Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Rozaini dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Adlin dan saya dari kumpulan 4 bersama Limei, Wai Ming, Junlin, Ziyun dan Zoe. Pada hari ini, kami akan membentangkan topik hegemoni Barat dalam media dan kesannya kepada masyarakat. Untuk bermula, apakah itu hegemoni Barat? Perkataan hegemoni berasal dari istilah Yunani iaitu hegemonia yang bermaksud pemimpin. Manakala frasa hegemoni Barat merujuk kepada penguasaan menyeluruh sesebuah negara atau kumpulan Barat terhadap negara atau kumpulan lain tanpa sebarang kekerasan. Dalam situasi ini, negara Barat yang dominan dikenali sebagai hegemon. Hegemoni Barat merangkumi pelbagai bidang, termaksudlah media massa, ekonomi, politik, serta sains dan teknologi. Sebagai contoh, negara-negara Barat seperti Amerika telah muncul sebagai sebuah kuasa dunia melalui ekonominya dengan penetapan dolar sebagai pembayaran antarabangsa. Seterusnya, marilah kita lihat pengaruh hegemoni Barat terhadap media. Dalam era moden tersebut, media telah memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat dan informasi kepada masyarakat. Penyebaran maklumat dan informasi melalui media massa dalam era ini dilakukan melalui pelbagai cara. Contohnya ialah melalui internet, iaitu media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Cara seterusnya ialah melalui siaran televisyen, media cetak dan radio. Masyarakat Barat telah hampir mempunyai kuasa penuh terhadap media massa. Hal ini disebabkan oleh perkembangan sains dan teknologi yang pesat telah memberi peluang pihak Barat untuk mendominasikan penyebaran maklumat dan berita antarabangsa. Agensi-agensi berita Barat seperti CNN, BCC dan Bloomberg mempunyai kebebasan untuk menyuarakan berita tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pandangan mereka. Agensi-agensi berita Barat juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap media massa pada hari ini. Hegemoni Barat telah membawa banyak kesan terhadap manusia. Salah satu kesan boleh dilihat dari aspek budaya. Pelbagai hiburan yang dibawa dari Barat menyebabkan masyarakat dunia mendewa-dewakan penghibur dari Barat sebagai idola mereka. Mereka meniru cara pemakaian dan perangai artis-artis tersebut tanpa menghiraukan pegangan agama. Hal ini boleh membawa kesan buruk terhadap tingkah laku seseorang kerana kebanyakan artis dari Barat mempunyai tingkah laku dan akhlak yang buruk seperti minum arak, merokok, mengambil dadah, seks rambang dan sebagainya. Apabila mereka terjebak di dalam kehidupan sebegini, nilai moral tidak ada lagi dalam diri mereka dan gejala-gejala sosial semakin meningkat. Kebebasan bertingkah laku juga amat hangat dipromosikan di media dan ini telah berjaya melahirkan amalan hedonisme, terutamanya dalam golongan remaja. Budaya gotong royong, bertegur sapa, bantu-membantu serta mengambil berat antara satu sama lain semakin merosot. Seterusnya, kesan hegemoni Barat juga boleh dilihat dari segi ekonomi. Negara-negara membangun dan mundur bergantung kepada negara Barat kerana negara tersebut tidak mahir menggunakan teknologi yang tinggi dan juga kekurangan tenaga buruk. Selain itu, negara-negara tidak mendapat keuntungan yang lebih untuk meningkatkan kewangan negara masing-masing. Tambahan pula, negara juga terpaksa menanggung hutangan yang berat serta mengatasi kos sara hidup yang tinggi sehingga membebankan rakyat. Walau bagaimanapun, negara Barat telah menghasilkan barangan yang berkualiti dan meningkatkan taraf hidup serta memudahkan kehidupan rakyat. Contohnya, demi menguasai ekonomi dunia, kuasa Barat menghasilkan pelbagai jenis barangan dan menjadikan Barat sebagai pasar perdagangan dan pelanggan barangan utama dunia. Contohnya, syarikat-syarikat multinasional seperti Coca-Cola, Microsoft, McDonald's telah diperkenalkan. Kesan hegemoni Barat juga dapat dilihat dalam aspek sosial, terutamanya dalam hak asasi manusia (HAM). HAM Barat tidak memiliki asas yang kukuh dan membawa fahaman liberalisme dan sekularisme. Mereka selalunya mencakap bahawa kebebasan hak asasi Barat tidak ada batasan. Contohnya, mereka percaya kepada perkahwinan janita yang sama
dan wanita perlu mengutamakan pendidikan dan kerjaya lebih dahulu berbanding dengan keluarganya. Itu sahaja daripada kumpulan kita. Sekian, terima kasih.